الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan satu hari perayaan yang dipanggil sebagai Eid Al-Adha. Selepas kita menyambut Eid Al-Fitr, kedua-dua perayaan ini memberi pengertian yang amat besar di sisi umat Rasulullah SAW yang mempunyai makna ibadah yang tidak boleh sama sekali untuk kita menyamakan perayaan umat Islam dengan perayaan orang-orang yang bukan Islam. Hukumnya haram bila kita mengatakan perayaan umat Islam sama dengan perayaan non-Muslim. Eid Al-Adha yang dahulunya Eid Al-Fitr dengan makna kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah manusia daripada kita penuh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala menerima ibadat puasa kita, maka kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibersihkan daripada segala dosa. Begitu juga Eid Al-Adha, kembali kepada pengorbanan, kembali kepada sacrifice yang telah diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Fatuba liman sama yawmal ams naharahu wa aqama lailahu. Maka beruntunglah sesiapa yang berpuasa pada hari semalam, walaupun semalam itu tuan-tuan tidaklah wajib, hanya sunat, tetapi bagi mereka yang memahami betapa besarnya pahala berpuasa pada 9 Zulhijjah, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan diampunkan dosa setahun yang lepas dan diampunkan dosa setahun yang akan datang. Maka beruntunglah sesiapa yang berpuasa semalam, dan kepada mereka yang berpuasa semalam diharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima belaka puasa-puasa kita, insya-Allah. Amin. Sidang yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam diberi gelaran Khalilullah. Khalilullah dengan makna teman rapat Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita tahu kenapa Allah Taala memberi gelaran ini kepada Nabi Allah Ibrahim? Walaupun seringkali kita menyambut Eid Al-Adha, tapi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wajib bagi kita memahami sejarah perjuangan seorang Nabi yang tidak ada tolak bandingnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, diutuskan Nabi Allah Ibrahim kepada seorang raja yang zalim, Namrud ataupun Numrud, yang Allah Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Kisah ini Allah Taala ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berhadapan
sebagai Tuhan. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdebat dengan Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku boleh menghidup dan mematikan manusia. Maka Namrud menjawab, qala ana uhyi wa umit, aku pun boleh hidup dan mematikan manusia. Maka Nabi Ibrahim kata, cuba tunjuk macam mana kau nak buat. Maka tuan-tuan, Namrud ni ambil 2 orang manusia berbantuan daripada penjara. Seorang dibunuh dan seorang lagi dibiarkan hidup. Ni tengok, seorang aku dah bunuh, aku matikan, seorang lagi aku biarkan dia hidup. Tak ada 10 punya orang, tuan-tuan. Ya. Dia tak faham mana apa ana uhyi wa umis. Dia tak faham mana apa aku menghidup dan mematikan. Namrud kata aku boleh hidup dan boleh matikan juga. Maka Nabi Ibrahim tukar kepada hujah yang kedua. Nampak sangat orang tua ni tak reti. Maka apa kata Namrud? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah menerbitkan matahari daripada sebelah timur. Aku nak tengok kau terbitkan matahari daripada sebelah barat. Fabuhitan ladzi kafar. Maka terdiam si kafir ini. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Diuji oleh Allah menghadapi pemerintah yang zalim. Kemudian diuji oleh Allah Ta'ala seterusnya kali kedua. Apabila Nabi Allah Ibrahim menghancurkan patung berhala yang dimiliki oleh Namrud. Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim?" Adakah engkau yang buat kerja ni wahai Ibrahim? Engkau yang pecah patung-patung ni semua? Apa kata Nabi Ibrahim? "Bal fa'alahu kabirhum hadha." Bukan aku yang pecahkan patung-patung ni semua, Tuhan, patung yang paling besar sekali. Cerita ni kita dengar pada kecil lagi. Bagaimana Nabi Ibrahim setelah dihancurkan semua patung berhala, dia ambil kapak tu letak dekat patung yang paling besar. Lalu apa kata Raja Namrud? Ibrahim, kau tak tahu ke patung ni tak reti? Patung ni tak boleh bergerak. La yantiqun, tak boleh bercakap. La yusirun, tak boleh melihat. La yasma'un, tak boleh mendengar. Macam mana kau boleh kata patung ni yang belasah patung-patung yang lain? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kau dah tahu patung ni tak boleh bagi manfaat, yang kau disembah apa? Tuan-tuan, keberadaan Nabi Allah Ibrahim menghadapi raja yang zalim, akhirnya Nabi Ibrahim dihukum, dibakar hidup-hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada api yang membakar Nabi Ibrahim. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau sejuk dan selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim. Beberapa hari dibakar, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan selamat. Allah Ta'ala uji lagi, dihalau keluar daripada kampung halaman. Nabi Ibrahim berasal daripada Babylon, Iraq. Halau keluar menuju ke arah Palestin. Sampai di Palestin, berhadapan pula dengan seorang raja yang zalim, yang mana raja ini ingin menganiaya ataupun ingin memperkosa isteri Nabi Ibrahim, Sayyidatina Sarah alaiha salatu wassalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memelihara kehormatan Sayyidatina Sarah, dan akhirnya Allah Taala selamatkan sehingga tuan-tuan mereka selamat sampai ke Palestin. Ketika berada di Palestin, Nabi Ibrahim bersama dengan Sayyidatina Hajar. Hajar merupakan isteri kedua Nabi Allah Ibrahim. Hajar ini merupakan dalam istana raja yang zalim tadi. Yang saya kalau ceritanya panjang, tuan-tuan, saya ringkaskan. Raja yang zalim ini setelah dia gagal mengapa-apakan Sarah, sebagai tanda penghormatan, respek kepada Sarah, dia menghadiahkan kepada Sarah Hajar alaiha salatu wassalam. Lalu tuan-tuan, apabila Nabi Ibrahim tidak dikurniakan anak dengan Sayyidatina Sarah, lalu Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar, lalu Hajar pun mengandungkan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Sayyidatina Sarah apabila melihat Hajar mengandung, timbul rasa perasaan cemburu, jealous. Ini sifat orang perempuan yang standard, tuan-tuan semua. Isteri Nabi dan Rasulullah alaihi wasallam ada cemburu. Jadi isteri kita pun mesti ada cemburu juga. Kalau isteri kita tak ada cemburu, dibagi ada wayar yang putus dekat situ, tuan-tuan. Sidang jamaah yang dirahmati sekalian. Lalu Sarah kata apa? Aku akan kerat kau wahai Hajar. Sarah berjanji, Aqsimu billahi la'aqta'annaki ya Hajar. Aku akan kerat kau wahai Hajar. Maka Nabi Ibrahim panik, dan Allah Ta'ala mengarahkan wahai Ibrahim, laksanakan sumpah Sarah.
dengan cara kau mengerat 3 anggota Hajar. Lalu sebagai simbolik kerat tersebut ditindik dua telinga Hajar alaihi salatu wassalam. 2 anggota ini ditindik, maknanya 2 kerat, 1, 2. Dan tindik telinga ini merupakan sunnah yang dilakukan kepada Hajar. Dia adalah perempuan yang pertama bertindik dalam sejarah tamadun manusia. Dan kita kena ingat, tindik ini sunnah orang perempuan, bukan sunnah orang lelaki. Orang lelaki kalau bertindik itu bawa terbiat orang panggil. Kemudian dikhatankan, dan anggota ketika dikhatankan Sayyidatina Hajar alaihi salatu wassalam, sehinggalah Hajar melahirkan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Apabila dilahirkan Nabi Ismail, perasaan jealous Sarah semakin kemuncak untuk menyelesaikan keadaan, untuk menjadikan hikmah peristiwa. Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim supaya berpindah daripada Palestin ke Makkah Al-Mukarramah. Diuji buat kali yang seterusnya, diuji tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bawalah anak isteri kau pindah di satu lokasi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah mempersoalkan arahan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah 2 anak ini, Hajar dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, perjalanan yang amat jauh. Kalau kita baca dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan daripada Palestin ke Mekah memakan masa lebih kurang sebulan pergi, sebulan balik. Sehinggalah sampai ke lokasi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim meletakkan Hajar dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam di sebuah tempat. Fawada'a ma'ahuma siqa'an min ma'in wa jiraban min tamrin, sebekas air dan sebekas tamar. Summa qafa muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim terus pulang ke Palestin, menyebabkan Hajar panik. Bayangkan suami meletakkan kita isteri dengan anak. Hajar baru bersalin, anak masih kecil, diletakkan di tengah-tengah padang pasir kering kontang yang tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang. Kalau ikut bahasa kita kata kerja gila. Tetapi ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini arahan Allah. Arahan Allah, sama ada logik ataupun tidak logik. Sebagai seorang hamba, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka diletakkan 2 beranak di sebuah tempat yang kering kontang, ghairi zi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, diletakkan. Dan Nabi Ibrahim terus pulang ke Palestin, menyebabkan Hajar panik. Hajar panik. Hajar memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadha alwadi alladhi laysa fihi insun wala shay'un. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, kemana kau nak pergi wahai Ibrahim? Kau sanggup tinggalkan kami di sebuah tempat yang tidak ada sesuatu kehidupan, tidak ada orang, tidak ada sesiapa. Wahai Ibrahim, kau nak ke mana? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bila dengar isteri panggil macam tu merayu-rayu, dia tak layan, teruskan perjalanan. Sebab arahan Allah kata letak dan tinggal. Tuan-tuan dengar betul-betul cerita ni, hayati betul-betul kisah ini. Bagaimana ketakwaan seorang hamba yang menyerahkan segala-gala arahan, segala-gala yang Allah suruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hajar panggil, Nabi Ibrahim tak balik ke belakang. Akhirnya berkata Hajar, Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim. Adakah ini arahan Allah wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Naam. Ya. Sepatah saja perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Ibrahim, naam. Ya. Dan dia terus meneruskan perjalanan. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami. Lihat jawapan seorang isteri yang salihah, seorang isteri Nabi, seorang isteri Rasul yang memahami arahan Allah Subhanahu wa taala. Idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau ini arahan Allah, Allah tak akan sia-siakan kami meneruskan perjalanan. Setelah beberapa kilometer berjalan, Nabi Ibrahim paling ke belakang. Bila dipaling ke belakang, dah tak nampak apa benda.
hanya bukit bukau, padang pasir yang terbentang luas, tak nampak langsung apa-apa, dah jauh ditinggalkan anak isteri. Ketika itulah Nabi Ibrahim mengangkat tangannya seraya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku telah meninggalkan zuriat keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada langsung kehidupan, tidak ada tanam-tanaman. Tapi ini arahan Allah, syi'ta am abaita, kau nak ke kau tak nak, kau reda ke kau tak reda, kau kena ikut. Ini arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan apa aku tinggalkan anak keturunan aku? Rabbana yuqimus salah, supaya mereka mendirikan sembahyang. Tengok tuan-tuan, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana, aku tinggalkan zuriat keturunan aku itu liyuqimus salah, supaya mereka beribadat kepada kau. Tuan-tuan, ini benda yang paling penting dalam hidup kita. As-salah, as-salah, as-salah. Jaga sembahyang, jaga sembahyang, jaga sembahyang. Benda paling penting sekali dalam hidup kita. Kita mak bapak sembahyang kena jaga, tuan-tuan. Kita kalau balik rumah sebagai contoh, dah masuk waktu sembahyang, masuk rumah, soalan pertama tanya dekat anak-anak, korang dah sembahyang ke belum? Along, Angah, Alang, dah sembahyang ke belum? Tanya soalan tu. Jangan tanya dah makan ke belum? Makan tak wajib, sembahyang tu wajib. Kadang-kadang kita mak bapak nak pergi ke luar negara, nak pergi ke overseas, kita kata apa? Jangan timbang ya, korang jangan takut, abang dah tinggal duit dah cukup tu, semua dah ada dah. Ni kad kredit lagi abang bagi. Bak sembahyang kat sembahyang, apa pandai engkau lah. Itu yang keluarga kita jahanam tu, tuan-tuan. Nabi Ibrahim menyebutkan liyuqimus salah, supaya mereka menjaga sembahyang. Ya Allah, Rabbana waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia cenderung untuk menziarahi mereka, dan rezekikan kepada mereka daripada buah-buahan. Semoga mereka menjadi golongan yang bersyukur. Apa yang berlaku seterusnya? Tinggallah dua beranak ini, Hajar dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ismail masih kecil menyusu dengan Hajar, menyusu. Sayyidatina Hajar bila menyusu ni pun lapar, dahaga. Dia pun makan tamar yang dibekalkan, dan dia minum air yang dibekalkan. Makan, minum. Nabi Ismail menyusu sehingga hatta taha ma fi siqa'in wa ma fi jirabin min tamrin, sehinggalah air pun habis, tamar pun habis. Nabi Ismail masih menyusu sehinggalah akhirnya susu Hajar pun kering. Ketika itulah Nabi Ismail menangis, menyebabkan Hajar panik. Nak buat macam mana? Seorang perempuan yang baru bersalin, yang ditinggalkan suami di tengah padang pasir yang kering kontang, ditinggalkan dengan seorang baby yang kecil yang kelaparan. Nak buat macam mana? Lalu Hajar panik, naik, lari, ma baina jabalaini, antara dua buah bukit, naik ke sofa. Bila naik ke atas bukit sofa, dia nampak daripada jauh seakan-akan ada air. Rupanya bukan air, fata morgana, sarap yang wah macam air. Berlari pergi, rupanya tidak ada air. Naik ke atas, daripada sofa naik ke atas marwah. Hal tara ahadan falam tara ahadan. Dia kata, ada sesiapa dekat sana, ada sesiapa dekat sana. Tidak ada orang dekat kawasan tu. Turun pula daripada sofa. Begitulah berulang alik. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita fikir segi logik satu benda, saya nak sharekan benda ni. Ini isteri Nabi, isteri seorang Rasul yang suaminya diberikan gelaran Khalilullah, teman Allah. Apa salahnya kalau Hajar doa, ya Allah, anak aku lapar, aku dah tak ada makanan, kau turunkan makanan ya Allah. Memang confirm Allah makbulkan. Turun, kau nak apa? Susu imam, semua pun turun. Kau nak makan, aku bagi. Tapi Allah tidak pernah mengajar isteri para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan kesenangan di atas muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila dia pergi rumah para sahabat, dia tengok rumah isteri para sahabat ni agak, kita tak kata mewah lah, janganlah samakan rumah sahabat Nabi dengan rumah orang kota Damansara, tuan-tuan. Memang tak logik lah.
Maknanya adalah macam, ada langsir, adalah sofa-sofa macam tu. Sofa zaman dulu dah pakai pokok-pokok tamar ni. Maka dan dia tengok isteri para sahabat ni ada pakai jubah. Contohlah saya kata pakai jubah rompol-rompol ke, ada pakai gelang tangan. Lalu isteri Nabi kata, kalau ada orang boleh pakai macam tu, cantik-cantik, takkanlah kita sebagai isteri Nabi tak boleh? Lalu mereka balik bertemu Rasulullah SAW, minta, ya Rasulullah, kami pun manusia juga, kami pun ada perasaan juga, kami pun nak pakai macam mana orang lain pakai, ya Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Apa Allah kata? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada isteri-isteri kamu, kalau mereka inginkan kemewahan dunia, kesenangan, boleh, aku boleh bagi. Kau nak apa, aku boleh bagi. Kereta Ferrari, kereta Porsche, kereta apa, aku boleh bagi belaka. Tapi kena ingat, usarrihkunna sarahan jamila. Bila aku dah berikan kemewahan, aku akan ceraikan kamu semua. Tetapi kalau kau milih Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah menyediakan kepada kamu semua balasan yang terbaik di hari akhirat besok. Maka apa kata isteri para Nabi, isteri Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nakhtar Allah wa Rasulahu, kami memilih Allah dan Rasul. Isteri Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat. Yang kita pada hari ini tuan-tuan amat senang bersa'i antara Safa dan Marwah. Habis bersa'i ataupun setelah Hajar berlari sebanyak 7 kali, ketika itulah dia mendengar bunyi seperti air keluar, bunyi orang mengorek. Dan dia melihat turun malaikat Jibril mengorek dengan sayapnya. Lalu Hajar pergi dan Hajar mengumpulkan air yang keluar sambil berkata Zamzam, 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 dengan makna lagi, digorengnya sehingga bertakung air Zamzam. Apa kata Rasulullah SAW? Rahimallahu umma Ismail, law tarakat Zamzam lakanat ma'an mu'inan atau ma'inan. Nabi kata, kalaulah mak Nabi Ismail, Hajar, tidak buat takungan, nescaya air Zamzam itu akan mengalir seperti sungai sampai hari ini. Diringkaskan cerita. Lalu dua beranak ni tuan-tuan, Allah gunakan air yang masa tu kawasan tu memang tidak ada air. Beberapa kilometer daripada lokasi tersebut ada satu rombongan peniaga-peniaga Arab yang sering merentas padang pasir untuk berniaga. Lalu mereka akan berhenti di kawasan padang pasir yang ada air. Tapi macam mana cara nak tahu tempat tu ada air ke tidak? Caranya dengan mereka melihat di manakah kawasan burung berterbangan. Kalau ada burung berterbangan di kawasan tersebut berpusing macam tu, maknanya di situ ada air. Bila dia lalu dekat tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba nampak di sana ada burung yang berterbangan. Lalu ketua rombongan mengatakan, cuba kamu tengok, di sana ada burung berterbangan. Tapi pelik, maknanya dekat sana ada air. Sedangkan kita dah biasa dengan padang pasir ni, kita tahu kawasan tu tidak ada air, kawasan tu kering kontang. Macam mana burung boleh terbang kawasan tu? Burung ni demam apa? Tak logik, dia orang silap. Lalu berlaku pertengkaran di dalam rombongan tersebut. Tapi tuan, di situ ada burung, maknanya bawah tu ada air. Akhirnya salah seorang rombongan pergi tengok, dia suruh ada 2 beranak sedang mengumpulkan air. Lalu dia pun menumpang minum dengan Sayyidatina Hajar. Dan dia kata, wahai puan, boleh tak kami bawa kawan-kawan yang lain untuk menumpang minum? Apa kata Hajar? Tafadhal, silakan. Rombongan tadi pun datang dan minum air. Lalu apa kata Hajar? Lakum haqqun fi syurb wa laysa lakum haqqun fil ma'. Kamu boleh minumlah banyak mana yang kamu nak minum, tapi air ini kamu tidak boleh miliki. Kamu tidak boleh menguasai air ini. Nak minumlah banyak mana, tapi aku takkan benarkan kamu menguasai air ini. Kalau kita memahami apa yang dikatakan oleh Hajar, menunjukkan bahawasanya air ini tuan-tuan tidak boleh diswastakan. Inilah kefahaman negara berkebajikan yang diasaskan oleh Sayyidatina Hajar alaihi wassalam. Kalau Hajar nak kaya, dah lama dia akan
lantik satu carikan swasta air kat Mekah tu. Dia boleh belasah gaji beribu-ribu sebulan, tuan-tuan. Tapi dia tidak mengajar dalam keadaan hajat susah. Dia yang mula-mula bertemu dengan air, dia yang bersusah payah ditinggalkan dekat tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Tetapi hajat tidak pernah mengambil kesempatan di atas nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, "An-nasu syuraka'u fi salat, fil ma'i wan nari wal 'ushbi, atau fil kala'i wan nari wal ma'i." Nabi kata, kita manusia ni berkongsi dalam 3 perkara: air, api dan juga tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. 3 benda ni, tuan-tuan, Rasulullah ajar tidak boleh diswastakan. Keberkatan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, semakin ramai orang ke Mekah, semakin ramai, akhirnya membentuk sebuah kampung, sebuah pekan, bandar, dan akhirnya menjadi pekan yang cukup terkenal pada hari ini. Keberkatan doa seorang hamba yang yakin kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim menziarahi Nabi Ismail daripada Palestin berulang hari ke Mekah. Satu malam ketika Nabi Ibrahim tidur, dia bermimpi. Dan esok paginya dia menceritakan mimpi tersebut kepada anaknya Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? "Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku Ismail, malam tadi ayah bermimpi ayah sembelih kau. Fanzur madza tara. Apa pendapat kau wahai anakku? Nabi Ismail masa tu Allah Taala kata, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika mana Nabi Ismail dah besar, dah pandai, dah boleh menolong mak abah. Anak lelaki ini cukup diharapkan. Inilah anak orang anak tunggal, yang mana Sayyidatina Sarah setelah Nabi Ismail lahir, setelah Nabi Ismail dewasa, baru lahir seorang lagi Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam, jauh di Palestin. Ini anak yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Satu-satunya zuriat Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan Nabi Allah cukup menyayangi Nabi Ismail, diuji dengan berbagai ujian. Tiba-tiba datang kemuncak ujian. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim di dalam mimpi yang Nabi Ibrahim alami. Allah menyuruh menyembelih Nabi Ismail alaihi wasallam. "If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Abah buatlah apa yang Allah suruh. InsyaAllah Abah akan lihat saya di kalangan orang yang sabar. Tuan-tuan, lihat jawapan seorang anak yang saleh, yang tidak mengatakan yang bukan kepada bapak dia. Dia tak kata Abah ni biar betul, Abah tidur tak masuk kaki dia pun. Dia tak kata pelik-pelik dekat bapak dia, sebab dia tahu bapak dia seorang Nabi, seorang Rasul, dan dia tidak akan melawan arahan bapaknya. Padahal arahan tersebut bunuh anak, tuan-tuan. Tapi inilah kehebatan zuriat daripada zuriat yang saleh. Maka tuan-tuan semua, untuk dapatkan anak yang saleh, tidak boleh tidak, kita sebagai bapa, kita sebagai seorang ibu, wajib bapa yang saleh, ibu yang salehah untuk menghasilkan zuriat yang saleh, insya-Allah. Tapi kalau kita mak bapak sembahyang lintang bukang, aurat tak jaga, hukum hakam main rendah, halal haram main belasah, tak peduli, mustahil kita akan dapat zuriat yang saleh. Mustahil, tuan-tuan semua. Maka akhirnya Nabi Ibrahim bawa anaknya Ismail, dan Nabi Ismail pesan dekat bapaknya, "Abah, ketika Abah sembelih saya nanti, Abah tekan kuat-kuat dan laju-laju, takut saya tak tahan." Mengalir air mata Nabi Ibrahim. Tetapi ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, wa fadaynahu bi dhibhin 'azim." Ketika sampai ke lokasi, Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dengan mata yang terpejam, dengan penuh perasaan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arahan Allah, sembelih anak, logik ataupun tidak logik, ini arahan Allah, wajib aku ikut. Maka Nabi Ibrahim meletakkan parang yang cukup tajam di tengkuk Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Allah Taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Dan tatkala kedua-dua anak beranak ini menyerahkan sepenuh-penuh jiwa raga mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibaringkan Nabi Ismail, Allah berfirman, "Qad saddaqta ru'ya." Engkau membenarkan mimpi tersebut wahai Ibrahim. "Wa fadainahu bi dhibhin 'azim." Dan sebagai gantinya kami memudahkan kepada engkau wahai Ibrahim seekor kibas yang besar. Akhirnya Nabi Ismail tidak dikorbankan, digantikan dengan seekor kambing yang besar. Moral of the story,
Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah tidak mau darah. La yanalallaha luhumuha, aku bukan nak daging korban tersebut, wala dima'uha, bukan darah korban tersebut, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi apa yang Allah nak daripada kita ialah ketakwaan, sebagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mempersoalkan arahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya korban ini sunat tuan-tuan, akikah ini sunat tuan-tuan, tidak wajib korban, sunat sahaja. Tetapi yang wajib apa dia? Mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib apa? Jangan langgar arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib apa? Dengar betul-betul arahan Allah, jangan cakap banyak, itu yang wajib. Korban sunat. Sebab tu contoh, kalau tengah-tengah korban, kita tengah siang-siang ke, tiba-tiba ada kawan buat bergurau, dia kata, pisau ni tajam ni, kalau buat potong tangan hudud cukup bagus. Tiba-tiba kau kata, kau tak payah sebut hudud-hudud lah, ni zaman dulu. Kalau kau cakap macam tu, terkeluar kau pada Islam, terkeluar terus. Hatta kalau kau sembelih 20 ekor, kau seorang, kau bagi duit, kau yang sembelih, kau lapar, kau belaka, kau bagi 20 ekor, hatta jenazah pun kau bagi. Tapi kalau kau tidak ada takwa kepada Allah, Allah takkan terima. Allah takkan terima. Sebab tu Allah kata, lan nafyun litakbid, nafi selama-lamanya. Aku bukan nak daging, aku bukan nak darah, walakin yanaluhu taqwa, tetapi aku nak kamu bertakwa kepada sebagaimana takwanya Nabi Ibrahim yang tidak pernah mempersoalkan arahan Allah Subhanahu wa taala. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, semoga pada hari ini beruntunglah mereka berpuasa. Semoga Allah ampunkan dosa mereka dan dosa kita semua setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Dan semoga Allah menerima semua ibadat kurban yang kita lakukan pada hari ini, insya-Allah. Amin. Allah menerima dan Allah menerima ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya ingatkan sekali lagi, dalam sibuk kita berkorban, kita melapak daging, jangan abaikan sembahyang. Kadang-kadang dia melapak daging sampai zuhur pun tak tahu ke mana. Kadang-kadang melapak daging pakai seluar pendek, tak jaga aurat. Orang perempuan pun 2 kali 5 juga, macam orang jantan perangai dengan pakaian yang tidak menjaga aurat. Allah tak terima, Allah tak terima saja je. Jadi jaga betul-betul supaya tidak rosak pada kita ketakwaan yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sebagaimana diumumkan oleh Tuan Nazir tadi, insya-Allah pada malam ini pukul 11 malam kami akan bertolak ke Jordan bersama dengan NGO Muslim Camp untuk misi kemanusiaan yang kali ke-4, insya-Allah, untuk kami menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada umat Islam di Syria yang terbunuh, yang terkorban, yang dizalimi oleh rejim Bashar al-Assad alaihi la'natullah. Insya-Allah kami akan bawa duit untuk membuat kilang roti di Syria. Kilang roti ni tuan-tuan, kita buat di sebuah kawasan yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, yaumul malhamatil kubra fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha Buta fiha madinatun yuqalu laha Dimashq khairu manazil mu'min yawma idzin. Nabi kata akan berlaku peperangan yang besar. Di situlah akan berhimpunnya ramai tentera Islam. Tempat tersebut Nabi kata bernama Buta. Dan di Wutah tersebut ada sebuah bandar bernama Damsyik, sebaik-baik tempat tinggal orang Islam ketika itu. Maka kami telah bekerjasama dengan satu NGO di dalam Damsyik, nama Abrar Syam, untuk membina kilang roti di bawah tanah. Lokasinya dirahsiakan sebab dibimbang akan dibom oleh rejim Bashar al-Assad di dalam kawasan Wutah, Dimashq, yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebaik-baik tempat tinggal orang Islam di akhir zaman. Jadi insya-Allah pada malam ini kami akan ke sana, dan
sebagaimana dimaklumkan tadi, lepas sembahyang kita masih lagi melancarkan kutipan derma untuk kita sampaikan kepada umat Islam di Syria. Untuk makluman, semalam saya bertemu dengan seorang pelajar Syria yang menjadi tenaga pengajar di Universiti Islam Madinah di Shah Alam. Dia menceritakan kepada saya bagaimana ulama-ulama Syria telah mengeluarkan fatwa di Syria pada hari ini, memakan anjing dan kucing merupakan perkara yang wajib untuk mengelakkan darurat kebuluran, tuan-tuan. Bayangkan di Syria mereka terpaksa makan anjing, satu binatang yang tak logik kita kata kita nak makan. Saya berada di Syria lama, tuan-tuan, negara yang cukup mewah dengan makanan, tetapi tanya Allah Ta'ala, bila berlaku peperangan fitnah pada hari ini sampai mereka terpaksa makan anjing dan kucing. Ini yang berlaku di Syria. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan balik ini daripada kita, insya-Allah, amin. Dan sebagai umat Islam, kita wajib bersama-sama dengan mereka, sebab mereka juga umat Rasulullah SAW. Dan tuan-tuan doakan semoga rombongan kami selamat, dan semoga kami selamat menyampaikan amanah, tuan-tuan. Dan yang paling penting, kita ada bukti dan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في مصر، اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في ميانمار، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل من بقاع الأرض الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. يا الله يا Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, terimalah amal ibadat kami ya Allah, terimalah amal ibadat kami ya Allah, terimalah ibadat korban kami pada hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir.